Salam sejahtera, anda masih bersama saya Reza Zulkafli dan ini terkini buletin awal khas yang kami bawakan susulan daripada peningkatan kes COVID-19 di Sabah dan juga semalam Ketua Pengarah Kesihatan umumkan Sabah catatkan jumlah sebanyak 644 kes COVID-19, 67.3% daripada kes harian pada 1 November dan dalam beberapa minggu susulan daripada pilihan raya negeri Sabah, kes di Sabah menyumbang kepada sekitar sejumlah besar kes di dalam negara. Penasihat khas kita bersama dengan penasihat khas Perdana Menteri mengenai kesihatan awam Tan Sri Dr. Jemilah Mahmud yang baru sahaja pulang dari Sabah untuk meninjau sendiri keadaan semasa di sana terutama berhubung sumber manusia dan cabaran untuk tangani penularan COVID-19. Dan sebelum kita bersama dengan Tan Sri Dr. Jemilah, mungkin kita boleh melihat foto-foto yang dihantarkan dan juga dikirimkan oleh Tan Sri Dr. Jemilah kepada Astro Awani untuk membincangkan berkenaan dengan bagaimanakah keadaan semasa COVID-19 di Sabah dan juga apakah cabaran sumber manusia dan juga cabaran resources untuk melihat kepada usaha menguruskan COVID-19 di Sabah. Dan ini adalah visual yang kami dapati daripada rakan setugas kami ketika membuat liputan di Sabah dan juga apakah langkah-langkah dan juga bagaimanakah kerajaan negeri dan juga pihak berkuasa kesihatan melakukan usaha untuk membendung COVID-19 di Sabah. Dan saya akan bawakan beberapa fakta di sini berkenaan dengan COVID-19 di Sabah dan tentunya antara fakta yang kami ada pada ketika ini dan juga adalah berkenaan dengan bagaimana kes di Sabah, kes positif COVID-19 di Sabah menyumbang kepada kira-kira 48% daripada jumlah kes keseluruhan di seluruh negara pada ketika ini. Dalam masa yang sama, peningkatan kes di Sabah juga adalah disebabkan ataupun menurut kata pelbagai pihak disebabkan oleh peningkatan susulan daripada pilihan raya negeri Sabah dan kita bersama dengan Tan Sri Dr. Jemilah Mahmud, penasihat khas kepada Perdana Menteri mengenai kesihatan awam di talian. Tan Sri, pertama sekali kita melihat kepada angka COVID-19 di Sabah yang sangat tinggi, 48% daripada kes dalam negara. Ada persepsi dan cakap-cakap di luar sana, oh tak apa, ini kes Sabah, kes sebenar adalah rendah. Mungkin Tan Sri boleh ceritakan apa yang berlaku di lapangan dan juga hospital di Sabah ketika ini dalam urusan mereka menguruskan COVID-19. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Sebenarnya keadaan di Sabah ini memanglah sangat serius dan memandangkan bilangan kes yang amat tinggi. Dan juga kita dapat, Kementerian Kesihatan dapat menurunkan tapi keadaannya masih lagi memerlukan banyak perhatian. Di lapangan di Sabah, hospital-hospital bekerja bertungkus lumus, banyak kaki tangan yang dibawa daripada Semenanjung untuk membantu di Sabah dan juga pihak kementerian dan pihak kerajaan negeri telah terpaksa membuka banyak yang dikatakan low risk center yang iaitu dewan-dewan dan sebagainya supaya pesakit-pesakit yang walaupun COVID positif tapi tidak ada gejala ataupun stage 1, stage 2 disease boleh diperhatikan. Jadi tekanan ini adalah sangat tinggi kepada healthcare workers dan frontline workers kerana mereka terpaksa banyak membuat screening pesakit dan juga membuat rawatan harian. Juga ada juga kebilangan yang di dalam ICU. Alhamdulillah dengan peningkatan sokongan daripada Kementerian Kesihatan dan juga badan-badan NGO dan sebagainya dan banyak relawan yang datang juga dalam Sabah dan juga dari Semenanjung, keadaan agak terkawal buat masa ini. Tapi kita tidak boleh lagi, kita tak puas hati lagi, kita kena turunkan lagi bilangan kes-kes ini. Dan Tan Sri kata tak puas hati, apakah gaps di situ? Adakah berkenaan dengan kesan kepada mental dan juga fizikal frontliners perubatan di Sabah? Adakah mereka penat, burn out? Cukupkah keperluan mereka untuk merawat pesakit COVID-19 di sana? Ya, dah sebulan lebih sekarang mereka melawan COVID ini ya, rise in cases. Dan kita semua manusia bila ditekan, sentiasa ditekan dan terpaksa bekerja jumlah jam yang lama dan juga ialah kita tengok keadaan pesakit COVID ni mana yang stage 3, 4, 5 ni
kita banyak kena ambil precaution, pakai PPE, kita kena make sure that semua sterilization, dan juga untuk frontline workers, mereka juga terpaksa terpisah daripada keluarga. Jangan lupa tekanan emosi juga dari segi bila mereka habis shift, mereka kena cuci, mereka kena betul-betul bersih, mereka harus jangan berdekatan sangat dengan anak-anak dan sebagainya. Kita sebagai manusia, tekanan ini memang ketara, ya, memang normal untuk mendapat tekanan ini. Walaupun mereka sangat bersemangat. Saya bercakap dengan beberapa doktor di lapangan, saya buat yang mana yang saya tak pergi, saya buat Zoom call dan sebagainya. Mereka tak putus semangat sebab mereka tengok dengan tindakan yang terus-menerus ini, R0 tu makin menurun. Inilah yang memberi kegembiraan kepada frontline workers untuk melihat bahawa tindakan mereka ada kesan. Tetapi ramai juga yang menipis air mata dengan saya kerana mereka rasa tekanan tu sangat tinggi, tapi mereka boleh lagi menjalankan kerja, dan banyak sokongan psikososial sekarang diberi, ya, kepada mereka. Kita jangan lupa frontline workers tu bukan doktor saja, jururawat yang terpaksa nursing patient tu, jururawat yang banyak berinteraksi dengan pesakit, orang yang mencuci ward, semua memainkan peranan, juga polis dan sebagainya. Jadi semua orang ada tertekan buat masa ini. Dan doktor juga ada bercerita tentang kesihatan ataupun risiko kesihatan kepada lab technicians tersebut. Ceritakan doktor apa yang mereka katakan kepada doktor kepada lab technicians tersebut. Ya. Mula-mula saya nak terangkan bahawa ramai daripada healthcare workers juga dalam quarantine. Sebab kalau mereka ada kontak dengan pesakit ataupun antara mereka healthcare workers, mereka high risk group, ya, sebab mereka terdedah pada COVID. Saya berjumpa dengan makmal kesihatan awam di Kota Kinabalu, iaitu yang menangani lebih kurang 2,500 ujian COVID sehari. Dan saya tanya, ada tak sesiapa di kalangan kaki tangan yang menjalankan ujian ini telah test positif? Mereka termenung sekejap, mereka lihat antara sama lain dan senyum, lepas tu cakap dengan saya, Alhamdulillah belum lagi. Tapi kita dah decide, kalau kata ada seorang yang kena COVID, kita semua kena kuarantin. Tapi kita buat keputusan kita nak kuarantin di makmal supaya kita boleh terus bekerja. Inilah semangat dan dedikasi daripada frontliner kita. Mungkin kita tak lihat mereka dalam lab, dalam makmal. Tapi kalau kita tak dapat ujian, tak dapat membuat ujian ni, kita tak boleh menangani masalah COVID. Jadi kita lihat frontline workers ni banyak dia punya spektrum dia yang membuat kerja di belakang tabir, tapi mereka sangat penting. Doktor, adakah doktor sifatkan situasi di Sabah sebagai satu krisis kesihatan pada ketika ini? COVID adalah satu krisis kesihatan. Tetapi bila ia berlaku dengan bilangan yang begitu tinggi di satu lokasi, yang kita kena juga lihat keadaan Sabah, ya. Sebelum COVID pun Sabah ada risiko tuberkulosis, penyakit berjangkit yang lain, kolera dan sebagainya masih berlaku di Sabah. Jadi bila immunocompromised, maknanya mereka memang ada kelemahan dari segi kesihatan amnya, dan juga rasio doktor ke pesakit di Sabah sangat tinggi, yang paling tinggi di Malaysia, satu doktor untuk 856 pesakit berbanding dengan Kuala Lumpur yang satu doktor untuk 244 pesakit. Jadi sistem kesihatannya sangat tertekan. Jadi bila sistem itu tertekan, kita perlu protect health system dalam menangani pandemik ini. Health system itu sangat penting. Tapi juga ada masalah yang lebih rumit di Sabah, iaitu logistik. Mereka duduk jauh kadang-kadang daripada pusat kesihatan atau hospital, dan banyak lagi tekanan lain yang pesakit alami. Jadi susah nak datang ke mendapat rawatan. Juga kita kena, satu lagi kompleksiti di Sabah ialah ia banyak berbilang bahasa. Kadazan, Murut, Dusun, bukan sahaja bahasa Malaysia, bahasa India, bahasa Cina. Banyak, lebih kurang 11 saya rasa atau lebih bahasa. Jadi kalau kita nak bagi informasi, kita senang cakap pakai mask, jaga distance. Untuk mereka macam mana? Jadi oleh kerana logistik itu juga susah untuk sampai ke mereka.
Dan Tan Sri, kita melihat kepada angka-angka yang dikeluarkan setiap hari. Sabah mencatatkan 50, 60%, 40% daripada angka keseluruhan COVID-19 di Malaysia yang diumumkan setiap hari. Melihat kepada melangkaui angka-angka ini, beyond just numbers, siapakah individu yang sakit ini? Siapakah individu yang meninggal dunia ini? Kenapa kita perlu cerita kisah mereka dan juga bagaimana ini penting untuk penceritaan kisah-kisah COVID-19 di Sabah? Ya, di Sabah ini, satu daripada masalahnya, mula saya dengar pasal numbers, kita semua tunggu DG pukul 5.30, pukul 6 bagi numbers, statistik. Di sebalik setiap statistik tu adalah seorang ibu, ada seorang bapa, atuk, anak. Jadi untuk kita mungkin kita lihat sebagai bilangan, tapi sebenarnya ada kisah-kisah mereka sendiri dan ada mereka orang yang dikasihi. Kita lihat juga kadar kematian. 117 kematian out of 249 adalah dari Sabah. Maknanya Sabah ada 49%, about 49% kematian di seluruh Malaysia. Jadi kita harus lihat bahawa mereka itu mungkin menjadi pencari earners, breadwinners untuk keluarga, mereka mungkin ibu atau bapa untuk anak-anak yang kecil. Jadi kita perlu berhalusi dan menghayati bahawa setiap kematian, setiap person yang sakit tu ada kisah mereka sendiri dan kita perlu empati yang tinggi, ya. Dan jika boleh diberikan pandangan dan juga pendapat doktor kepada pihak berkuasa, apakah yang doktor cadangkan untuk dihantar ataupun untuk mengurangkan gaps dalam sistem kesihatan di Sabah untuk memastikan Sabah ini mampu untuk menguruskan COVID-19? Adakah dihantar kaki tangan daripada Semenanjung ke Sabah? Adakah dihantar lagi bantuan perubatan, bantuan alatan perubatan? Apa yang akan doktor cadangkan berdasarkan lawatan lapangan doktor kepada pihak berkuasa yang berwajib? Jadi kita harus lihat dari segi short term, jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Jangka pendek ini memang pihak KKM telah banyak dan pihak kerajaan telah banyak menghantar bantuan. Saya tengok maknanya alat-alat perubatan yang diperlukan semua sudah diluluskan, diprocure, ya. Jadi sekarang distribution. Jadi itu satu. Jadi dari segi jangka masa pendek itu kita kena turunkan bilangan. Maknanya PKP yang dijalankan di Sabah itu sangat penting. Jadi enforcement dan compliance tentang itu juga sangat penting. Yang kedua ialah kita harus lihat masalah logistik. Jadi kalau kita tak dapat, kita perlu bekerjasama. Saya rasa perlu buka channel logistik ni untuk merangkumi semua agensi. Sabah ini dan dalam mengendalikan pandemik di mana-mana juga memerlukan semua agensi bekerjasama, bukan saja pihak KKM. Pihak KKM kena fokus pada pesakit dan juga menurunkan kadar ini. Sedangkan sekarang KKM kadang-kadang kena cari ambulans, kena cari lori nak hantar barang dan sebagainya. Jadi ini sangat penting dan saya rasa puas hati kerana kerajaan negeri telah menumbuhkan satu pusat logistik dan akan membawa juga agensi-agensi lain juga, agensi tourism misalnya, banyak van-van yang tak terguna, pihak swasta, pihak NGO pun ada aset yang boleh diberi kepada mengendalikan bencana ini. Jadi itu sangat penting. Dari segi jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, kita harus belajar daripada pandemik ini. Saya rasa perlu satu really in-depth juga study yang cepat untuk melihat apa masalahnya, bagaimana mencetuskan. Saya yakin ialah election itu satu daripada faktor yang sangat penting. Jadi untuk kita lihat dari jangka masa sederhana, kita ada election yang akan berlaku tak lama lagi di Batu Sapi. Kita kena make sure that enforcement itu sangat penting, SOP itu. Maknanya janganlah terjadi sekali lagi. Dari jangka masa panjang, ini adalah part and parcel of health reform. Ya. Maknanya kita kena ada reformasi kesihatan di mana Sabah perlu dilihat sebagai satu kes yang unik dengan Sabah dan Sarawak. Sebab mereka mempunyai rakyat yang duduk di kawasan-kawasan pedalaman dan juga logistik yang sangat complicated, ya. Dan Tan Sri, dari segi kesihatan dan juga situasi semasa COVID-19, mampukah jika Malaysia ada pilihan raya negeri ataupun PRU di masa terdekat ini, mampukah sistem kesihatan kita sokong jika peningkatan kes mendadak akibat pilihan raya negeri dan juga pilihan raya umum tersebut?
Yalah, ini satu masalah yang saya rasa pihak Kementerian Kesihatan sangat tertekan ya. Kalau misalnya ada lagi pilihan raya negeri ataupun umum sementara masalah COVID ni belum ditangani dengan baik, saya rasa kita menjemput satu disaster ya. Maknanya health system kita akan overwhelm, bilangan akan sangat tinggi dan ada kemungkinan kita tidak dapat menangani dan kita memerlukan strategi yang lain, iaitu yang kita tak mahu langsung, iaitu strategi mitigasi. Strategi mitigasi ni bermakna kalau kita dah tak boleh kawal juga dan semuanya tersebar, kita basically kita pilihlah siapa yang kita nak protect dan bermakna ramai yang vulnerable akan meninggal dunia. Dan ini termasuk orang yang berumur lebih daripada 60 tahun, mereka yang mempunyai komorbiditi seperti darah tinggi, kencing manis. Kita fikir baik-baiklah sebelum kita membuat keputusan. So ini adalah saya sendiri tertekan ya, sebab saya dalam risiko tinggi. Ibu bapa ramai daripada yang pendengar atau yang melihat channel ini pun ada ibu bapa dan sebagainya, warga emas. Dan kita lain daripada Eropah. Mereka boleh protect sebab banyak warga emas mereka duduk satu tempat dalam elderly care home dan sebagainya. Di Malaysia budaya kita orang yang berumur ni duduk bersama dengan keluarga. Jadi bermakna anak-anak semua terdedah. Mereka juga memberi pendedahan kepada warga emas juga. Jadi sistem kesihatan kita kalau terlalu banyak kes akan collapse. Itu memang bukan saja di Malaysia. Kalau kita tengok berita luar negara, Belgium misalnya, doktor-doktor yang positif pun terus bekerja sebab dah tak ada doktor lagi. Di UK, di US, di Eropah, saya sendiri dapat berita daripada Switzerland di mana saya bekerja dulu, hospital mereka dah tak boleh cope lagi. Ini negara-negara barat yang sangat sophisticated. Bayangkanlah di Malaysia kalau di kawasan-kawasan yang lebih macam Sarawak dan Sabah dan sebagainya. Dan bagaimana ataupun kenapa kita tidak seharusnya mempolitikkan isu COVID-19 ini, kerana ramai pihak akan berikan pendapat politik ketika keadaan politik semasa untuk adakan pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan juga pelbagai pilihan raya. Adakah doktor melihat kenapa kita tidak seharusnya mempolitikkan isu COVID-19 ini? Ya, kesihatan adalah satu hak asasi manusia. It's a human right. Maknanya your access to health, your right to healthcare adalah satu hak asasi. Jadi kalau kita nak menangani COVID ini, kita harus melihatnya dari segi saintifik. Maknanya dengar evidence yang dipresent oleh DG dan sebagainya. Lihat data, buat keputusan berasaskan data dan sains yang betul ya. Jadi ini memerlukan semua pihak bekerjasama. Misalnya pihak kesihatan boleh mengeluarkan SOP, MKN boleh keluarkan SOP, SPR boleh mengeluarkan SOP untuk pilihan raya. Tapi kalau rakyat tak ikut dan tak ada enforcement yang sewajarnya, SOP itu tidak akan berguna. Jadi kita tahu tabiat manusia suka berkumpul dan sebagainya. Ini satu daripada masalah. Jadi kalau kita tak boleh garanti bahawa keselamatan rakyat itu boleh dipelihara, kita tidak boleh membahayakan mereka. Kenapa kita nak ambil jalan untuk membahayakan rakyat kita? Dan Tan Sri, adakah rakyat dan semua pihak ketika ini berada dalam COVID-19 fatigue, kerana kita dapat melihat gelombang kedua dapat kawal dan gelombang ketiga ni ramai yang terjejas pendapatan mereka, ramai yang terasa mental mereka tertekan duduk di rumah saja. Adakah kita ni berada dalam COVID-19 fatigue yang dikatakan banyak negara ketika ini? Ya, Malaysia juga termasuk dalam pandemic fatigue di merata dunia ini, tetapi kita tak boleh give up ya. Jadi saya rasa satu daripada kita lihat instruction kita diberi instruction jangan buat ni. Kadang-kadang kita tak menghayati kenapa, melainkan kita dah mengalami sendiri nauzubillah penyakit itu ataupun keluarga yang terdekat ya. Tapi sebenarnya COVID ini kita harus belajar hidup dengan COVID. Nombor satu, ya, COVID tak semestinya membawa maut. Kalau kita sihat asalnya dan kita ada immunity yang baik, kemungkinan kita boleh melawan COVID itu.
Tapi ada juga kebilangan yang akan sangat serius penyakitnya dan akibat COVID itu perpanjangan dia punya efek. Ya. Saya ada kawan-kawan yang COVID pada bulan Mac sampai sekarang susah bernafas. Jadi saya rasa kita harus menghayati yang itu nombor satu. Nombor dua, kita boleh we can beat this. Kalau kita sama-sama kita bekerjasama jaga antara sama tentang SOP dan sebagainya dan tahu bahawa ada light at the end of the tunnel. Vaksin mungkin akan wujud tahun depan. Sama ada vaksin itu berguna ataupun tidak membahayakan, kita kena lihat dulu result dia. Okey. Tapi Dan Tan Sri, maaf Tan Sri, soalan terakhir saya Tan Sri, adakah Tan Sri akan memberikan nasihat kepada pihak-pihak pemimpin contohnya dengan lebih optimis, dengan lebih tegas melihat kepada apa yang berlaku di Sabah? Adakah Tan Sri akan lebih tegas dalam nasihat Tan Sri kepada pemimpin sebagai jawatan Tan Sri penasihat khas kesihatan awam kepada Perdana Menteri? Ya, saya selalu share dan yang pertama saya akan katakan bahawa kita harus belajar pelajaran daripada pilihan raya di Sabah dan janganlah berulang lagi kalau begitu. Kita mesti lebih prepared dan sebenarnya KKM banyak lebih bersedia sekarang. Tapi kalau kita dapat number yang tinggi, kita akan collapse. Dan saya rasa yang pentingnya kita kena fikirkan kebajikan rakyat jelata dan juga lihat bagaimana kita boleh bekerjasama sebagai satu negara. Saya rasa isu politik mestilah ada, tapi saya bukan orang politik dan saya minta orang ahli-ahli politik tolonglah beri penumpuan kepada kesihatan rakyat dulu. Ini satu masalah yang kita boleh menangani dan kita boleh overcome dan kita insya-Allah saya sendiri pun rasa kalau ada masa election dan sebagainya semasa selamat. Okey, terima kasih Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, penasihat khas kepada Perdana Menteri mengenai kesihatan awam, membincangkan tentang dapatan di Sabah selepas lawatan beliau ke Sabah baru-baru ini dan juga teruskan bersama kami di Astro Awani ketika kami bawakan perkembangan dalam dan juga luar negara terutama berkenaan dengan COVID-19. Terima kasih Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Saya Riza Zulkafli. Teruskan bersama kami selepas ini untuk sidang Dewan Rakyat. Salam hormat.